Sektor awam dan swasta digesa rangka strategi lebih mantap bagi hadapi tekanan ekonomi. KWSP isytihar dividen 4.25%. Turut dipaparkan malam ini, SARS terus menular seluruh dunia, khususnya di Hong Kong dan China. Mahkamah Rayuan kekalkan hukuman penjara ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana meliwat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP hari ini mengumumkan kadar dividen 4.25% bagi tahun 2002 berbanding 5% pada 2001. Menurut kenyataan KWSP, kadar dividen itu mencerminkan suasana pelaburan yang sukar berikutan kadar faedah rendah sejak 4 tahun lalu serta prestasi pasaran saham yang kurang memberangsangkan. Menurut KWSP, kadar dividen lebih rendah untuk tahun 2002 disebabkan beberapa faktor, antaranya peruntukan lebih tinggi untuk susut nilai ekuiti serta pendapatan kasar termasuk kerugian yang dicatat semula yang lebih rendah. KWSP mencatat pendapatan kasar RM10.75 bilion tahun lalu menurun 4.52% berbanding RM11.26 bilion bagi tahun 2001. Pendapatan daripada instrumen berpendapatan tetap seperti Sekuriti Kerajaan Malaysia SKM, pinjaman dan bond serta instrumen pasaran wang semuanya menunjukkan penurunan berbanding pendapatan tahun sebelumnya. Namun pulangan daripada pelaburan ekuiti meningkat hasil keuntungan nyata yang diperoleh daripada prestasi pasaran saham lebih baik setengah tahun pertama 2002. Keseluruhannya hampir 75% daripada pelaburan KWSP bagi 2002 adalah dalam instrumen pendapatan tetap yang bergantung kepada kadar faedah dengan bakinya dalam ekuiti. Dalam pada itu, pengerusi KWSP Tan Sri Abdul Halim Ali berkata KWSP akan meneruskan strategi pelaburan berhemat dan komited untuk melindungi nilai simpanan pencarumnya. Katanya tekanan untuk memberikan pelaburan yang tinggi pada tahun 2003 dan berikutnya dijangka berterusan. Sementara itu, penganalisis pasaran sememangnya telah menjangkakan kadar dividen berkenaan sambil mengunjurkan kadar lebih baik tahun depan. Namun ada yang berpendapat segalanya bergantung kepada strategi pelaburan KWSP tahun ini. Tapi market has expected that it will be lower because of the sentiment and because of the market performance throughout last year. Sementara itu, pemangku Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang ditemui media sebentar tadi berkata kadar dividen yang diumumkan oleh KWSP dalam keadaan ekonomi sekarang adalah wajar. Rate ini telah dicadangkan oleh lembaga EPF dan saya yakin dengan kewibawaan mereka dan itulah rate yang sebaik-baiknya dalam keadaan sekarang ini. Jadi maka dengan itu kerajaan dapat menerima rate yang dicadangkan itu. Saya pun ada perbincangan dengan mereka juga untuk nak pastikan supaya 4.25% itu adalah kadar dividen yang wajar sekali. Datuk Seri Abdullah ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra di Ibu Negara. Sektor awam dan swasta Malaysia hari ini digesa merangka strategi lebih mantap bagi menyerap tekanan ekonomi berikutan suasana tidak menentu akibat pencerobohan ke atas Iraq serta ancaman wabak SARS. Sehubungan itu, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, semua pihak perlu mengikis sikap terlalu bergantung kepada pakej ransangan ekonomi yang bakal diumumkan oleh kerajaan, sebaliknya berusaha mencari kaedah untuk menambah daya saing. The government has been giving so many incentives already. Almost invariably, when we talk about stimulating some business, they talk about incentives. You see, but what is good is you do something that will give you better returns, and that can be done by strategic shifts in the direction of your business.
Katanya dalam menghadapi situasi itu, perubahan minda perlu bagi membolehkan ekonomi negara dipacu pada landasan yang ditetapkan. Selaras itu, beliau mencadangkan agar lebih banyak kegiatan industri baru berasaskan teknologi maklumat ICT diperkenalkan. Perdana Menteri menambah rakyat Malaysia tidak wajar memberi layanan buruk kepada pelabur asing kerana ia penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Ujarnya ramai pelabur terutama dari Asia Barat mempunyai banyak dana yang boleh dilaburkan. Justru rakyat Malaysia perlu berusaha lebih gigih untuk menarik minat mereka melabur di negara ini, terutama dalam bidang perbankan dan produk Islam. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur tidak akan terbabit dalam usaha untuk memulihkan semula ekonomi Iraq yang musnah akibat pencerobohan tentera Amerika Syarikat dan sekutunya. Tegas beliau, tanggungjawab membangunkan semula ekonomi Iraq wajar dipikul oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Datuk Seri Dr. Mahathir ketika ini masih lagi bercuti dan baru sahaja pulang dari Jepun awal minggu ini. Beliau dijangka berlepas ke Eropah minggu depan. No, I think lots of other people can reconstruct. They know how to destroy Iraq, they should know how to rebuild Iraq. Perdana Menteri berkata demikian selepas mengadakan temu bual dengan stesen televisyen Middle East Broadcasting MBC di Seri Perdana siang tadi. Beliau adalah di antara pemimpin Islam yang diberi penghormatan sebagai tetamu dalam program khas bersama pemimpin Islam terbitan stesen televisyen yang beroperasi di Qatar yang dijadual disiarkan tidak lama lagi. Bagaimanapun, tegas Datuk Seri Dr. Mahathir, Malaysia akan tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti makanan dan perubatan. Malah beliau tidak menolak kemungkinan memberi bantuan dalam bentuk perniagaan. Perdana Menteri turut menyelar tindakan Amerika Syarikat yang mengancam bertindak terhadap Syria yang didakwa melindungi Saddam Hussein. Tambah beliau, Amerika dan sekutunya tidak wajar menggunakan alasan memburu pengganas untuk bertindak terhadap negara lain kerana ia akan mengorbankan banyak jiwa tidak berdosa. Semua hospital yang mengendalikan kes sindrom pernafasan akut teruk atau SARS diminta memastikan fakta berhubung kes lengkap dan tepat sebelum membuat laporan kepada bilik gerakan. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Ismail Merikan berkata, walaupun kes SARS memerlukan laporan segera, ketelitian harus diutamakan bagi mengelak kesilapan berlaku. Ikuti laporan Muhammad Yasir Mansur. Beliau berkata demikian pada taklimat harian SARS di Ibu Negara siang tadi. Menurutnya, kes kebarangkalian SARS memerlukan penelitian tepat ke atas pemeriksaan X-ray pesakit. Justru jika timbul keraguan, pihak hospital perlu mendapatkan pandangan pakar radiologi. Pakar perubatan yang menjaga ward isolasi ini mestilah main peranan penting dan teliti dan sempurna sebelum lapor kepada bilik operasi. If not, kelang kabut. Beliau merujuk kes kebarangkalian di Negeri Sembilan membabitkan pemandu lori semalam. Kes terbabit kini dikategorikan sebagai disyaki setelah pemeriksaan X-ray kali kedua menunjukkan tiada tanda pneumonia pada pesakit. Bagi kes kebarangkalian di Pulau Pinang, katanya, pesakit seorang pengurus agensi pelancongan dilaporkan dikawal rapi oleh pakar setelah pemeriksaan X-ray menunjukkan kemerosotan kesihatannya. Dua lagi berkeadaan stabil. Manakala pekerja kapal persiaran warga India telah keluar dari Hospital Langkawi. Tiada kes kebarangkalian dilaporkan semalam, hanya 4 kes dilaporkan berbanding kemarin 10 kes. Ia membabitkan 3 disyaki dan 1 bukan SARS. 10 pesakit telah dikeluarkan dan 23 berada di hospital seluruh negara. Kes di dalam pemerhatian di Selangor yang dilaporkan semalam kini dikategorikan kes bukan SARS. Walaupun kes yang dilaporkan semalam menurun, langkah berjaga-jaga perlu diteruskan dengan pemantauan teliti. Orang ramai juga terus dinasihatkan agar tidak terlalu selesa dengan situasi dalam negara yang terkawal, tetapi perlu meningkatkan penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Muhammad Yasir Mansur, TV3. Semua 18 hospital kerajaan yang dijadikan hospital rawatan SARS telah melaksanakan langkah penyaringan secukupnya bagi mencegah kaki tangan hospital dan orang ramai dijangkiti penyakit SARS. Menteri Kesihatan Datuk Chua Joo Ming berkata, ini terbukti apabila kesemua jangkitan SARS termasuk kes disyaki yang dilaporkan di negara ini bukan berpunca daripada jangkitan di hospital.
Sehubungan itu, menurut Datuk Chua, orang ramai yang mahu mendapatkan rawatan di semua hospital kerajaan tidak perlu khawatir dijangkiti SARS. Ini kerana tindakan pencegahan di hospital mematuhi 100% garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, beliau mendapat laporan ada pesakit enggan ke hospital untuk rawatan biasa, termasuk mereka yang dikendaki datang menjalani pembedahan dijadualkan. Ia berikutan persepsi orang ramai mudah dijangkiti SARS di hospital sebagaimana berlaku di negara tertentu. Di Singapura, 90% kes SARS dilaporkan berpunca dari jangkitan pesakit kepada kaki tangan hospital dan saudara mara yang melawat mereka sehingga menyebabkan kematian. People who are sick can still come because of this universal protection system. Our only advice is that people who have no business with the hospital and those, for example, children who have come to visit parents or grandparents or relatives. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat langkah pencegahan SARS di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Hospital berkenaan adalah antara hospital rawatan SARS di Sabah selain Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Hospital Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Chua berkata Malaysia antara negara yang dipilih WHO bagi menilai alat pemeriksaan SARS buatan Jerman. Kerja penilaian dijalankan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur. Sementara itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata langkah menarik balik sekatan masuk warga negara Kanada, Taiwan dan Hong Kong ke Malaysia dibuat setelah berpuas hati dengan langkah yang diambil negara terbabit bagi menyekat perebakan SARS. Katanya penarikan balik larangan itu tidak bermakna saringan kesihatan yang sedang dijalankan di Malaysia bersabit SARS kini longgar. Secara membendung, dan kita juga menggunakan visa orang katakan visa management, menguruskan visa kepada siapa yang beri dan apakah syarat-syaratnya itu sebagai juga satu pendekatan untuk memastikan siapa yang akan datang ke Malaysia dibenarkan tetapi insya-Allah sihat dan bukan pembawa penyakit SARS yang akan datang ke Malaysia. Pelajar asing dari negara terjejas dengan wabak maut SARS dibenarkan masuk ke negara ini dengan syarat mematuhi prosedur yang ditetapkan. Bagaimanapun menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Swasta, Datuk Hassan Hashim, pusat pendidikan swasta yang bertanggungjawab ke atas pelajar asing perlu menjalankan pemantauan bagi memastikan pelajar berkenaan bebas dari SARS. Kita dalam syarat baru kita ni yang kita minta semua kolej-kolej swasta kita dan universiti swasta kita yang ada kebenaran mengambil pelajar antarabangsa ni, pertama dia mesti ada nak kata jabatan ke, nak kata satu badan yang menjaga kebajikan pelajar-pelajar antarabangsa ni. Dia mesti adalah seorang, dua, kalau yang besar tu ada sampai 1,000 orang pelajar antarabangsa, dia ada 3 pegawai yang menjaga kebajikan. Dia orang ni kena ikutilah. Kalau pelajar tu balik ke China, patah balik, dia kena monitor. Datuk Hassan berkata demikian dalam temu bual eksklusif dengan TV3 siang tadi. Menurutnya, selagi pelajar asing berkenaan mempunyai visa dan sijil perubatan yang lengkap, mereka tidak mempunyai masalah untuk ke negara ini. Beliau menambah buat ketika ini, promosi untuk memperkenalkan institusi pengajian tinggi swasta IPTS di negara yang terjejas dengan SARS ditangguh buat sementara waktu. Memang pasaran utama kita China dan Vietnam pun pasaran baru kita. Alihkan destinasi kita ke negara-negara seperti Arab. Negara Arab sekarang dah berperang dan dia pun tak mau pergi ke US dan dia pun tak mau pergi ke Britain, dia nak datang tempat kita, mau pergi India, Pakistan, Indonesia, banyak lagi, Afrika Selatan kan. Sehingga kini terdapat sejumlah 36,468 pelajar asing yang mengikuti pelajaran di IPTS serta sekolah swasta dan antarabangsa di seluruh negara. Daripada jumlah itu, sebanyak 12,035 pelajar asing datang dari negara China, Vietnam, Taiwan, Kanada dan Hong Kong. Selain itu, Kementerian Kesihatan akan memberi taklimat mengenai SARS kepada semua wakil dan pelajar IPTS dan sekolah swasta pada 23 April ini, bertempat di Kolej Damansara Utama. Azwaliza Azman untuk Buletin Utama TV3.
Virus sindrom SARS mencatat 25 lagi kes di China. 17 kes baru itu dikesan di wilayah utara Shanxi, 6 di wilayah selatan Guangdong, masing-masing 1 di Shanghai dan wilayah Henan. Di Hong Kong, 30 kes baru SARS dilaporkan dengan 3 mangsa lagi maut akibat wabak ini. Angka kematian akibat wabak SARS di seluruh dunia meningkat kepada 170, manakala jumlah kes SARS yang dirawat 3,474. Sementara itu, penularan sindrom SARS di Hong Kong dikaitkan dengan sistem pembentungan yang kurang baik di sebuah bangunan kediaman. Permasalahan itu dikesan di kompleks perumahan Amoy Garden yang disenarai hitamkan sebagai kawasan SARS dengan mencatat 321 kes. Pelajar Malaysia Nafi terlibat dalam peperangan di Iraq. Laporannya seketika nanti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN melepasi sasaran memproses permohonan 15,000 MyKad sehari apabila urusannya meningkat sehingga 23,000 permohonan sehari di seluruh negara. Kira-kira 1.5 juta permohonan diterima sepanjang Januari lalu hingga pertengahan bulan ini. Dengan itu, kira-kira 4.3 juta penduduk Malaysia sudah memiliki kad pintar ini sehingga sekarang. Jumlah permohonan MyKad pada masa ini pada tahun 2003 mendadak bertambah dengan mendadak. Untuk tahun 2003 saja telah meningkat kepada 23,000 satu hari kita proses. Berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya hanya lebih kurang 9,000 saja purata sehari. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Datuk Azizan Ayub berkata, pola ini membolehkan 15 juta rakyat negara ini memiliki MyKad menjelang akhir 2005. Bercakap pada sidang media siang tadi, beliau berkata sambutan baik diterima setelah pengecualian bayaran permohonan kali pertama diberikan untuk tempoh 3 tahun sehingga 2005. Orang ramai tambahnya turut tertarik dengan pelbagai ciri dan aplikasi kad pintar berkenaan. Berikutan kesesakan di kaunter yang menyebabkan kelewatan memproses permohonan MyKad, JPN akan mengkaji prosedur permohonan dan mewujudkan kaunter fleksibel bagi membolehkan MyKad dikeluarkan kepada pemohon dalam tempoh 2 minggu. Dalam pada itu, lebih 10,000 kanak-kanak sudah menerima kad MyKid di seluruh negara sejak kad pintar itu diperkenalkan awal tahun ini. Manakala langkah memperkenalkan nombor pengenalan diri setiap warga negara bermula sejak lahir turut memudahkan segala urusan berkaitan. Pelaksanaan sejak 1998 itu membolehkan hanya satu nombor pengenalan diri setiap individu pada sijil kelahiran, kad MyKid dan MyKad. Perang Iraq dan wabak SARS masih mempengaruhi sentimen pasaran saham. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Muhammad Izwan Azir. Salam sejahtera. Pelabur-pelabur yang memasuki pasaran Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL sepanjang minggu ini masih mengambil sikap berhati-hati disebabkan ketidaktentuan faktor luaran. Pelabur juga dilihat begitu selektif terhadap kaunter tertentu yang menyebabkan purata jumlah dagangan di papan utama hanya berlegar di antara 140 hingga 150 juta saham sahaja. Seperti dijangkakan, pelabur masih dipengaruhi kebimbangan wabak SARS dan konflik di Iraq sebelum membuat keputusan ke atas hala tuju pelaburan masing-masing. Mujur tiada sebarang gangguan domestik yang menambah kepada kebimbangan ini sekaligus menjamin pasaran saham tempatan berada di paras stabil. Kalau tiada faktor luaran tersebut, pasaran saham dalam negara mungkin mendapat mungkin terdapat sentimen yang lebih baguslah. Lebih baik. Tapi kita kena berjaga-jaga juga sebab isu SARS yang baru ni impact dia agak serius jugalah, especially terutama sekali kepada sektor pelancongan. Awal minggu ini, pelabur lebih menumpukan aktiviti jual beli di kaunter-kaunter situasi iaitu kaunter yang mengumumkan laporan kewangan atau penggabungan. Namun sejak semalam, kaunter-kaunter sektor teknologi mendapat perhatian pelabur apabila syarikat-syarikat antarabangsa seperti Intel bergerak cergas di pasaran Nasdaq di Wall Street.
Dalam pada itu, kaunter-kaunter mewah seperti Maybank dan Telekom Malaysia serta kaunter perjudian masih berupaya menarik pelabur. Antara kaunter lain yang aktif sepanjang minggu ini ialah Ion, Proton, Genting dan Celcom. Indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan meningkat 1.1% bagi 2 bulan pertama tahun 2003. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Abdul Razak Ramli, peningkatan itu disumbangkan oleh indeks pengeluaran bagi 12 sektor kecil utama termasuk palpa, kertas dan kotak yang mencatat kenaikan 4.5% dan sektor plastik 1.8%. Dato' Abdul Razak berucap melancarkan pameran percetakan dan pembungkusan produk 2003 serta Anugerah Malaysia Star 2003 siang tadi. Menurutnya, ramalan pertumbuhan positif bagi sektor-sektor kecil palpa, kertas dan kotak adalah dijangkakan dengan industri percetakan dan pembungkusan mampu mengekalkan pertumbuhan memberangsangkan tahun ini. Tahun lalu, industri terbabit menjana jualan berjumlah 4.6 bilion ringgit berbanding 4.2 bilion ringgit tahun sebelumnya. Pameran itu yang akan berlangsung daripada 23 hingga 26 Julai ini dianjurkan oleh Majlis Pembungkusan Persatuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM PECMA dengan kerjasama Malaysian Exhibition Services Sdn Berhad. Pameran itu kali kedua dianjurkan FMM PECMA selepas pameran pertama tahun 2001. Pameran itu dijangka disertai 300 syarikat daripada lebih 20 negara dan akan mempamerkan pelbagai teknologi pengeluaran, mesin, kelengkapan, peralatan dan peranti berkaitan yang terkini. Menurut FMM PECMA, 5 bilion ringgit dilaburkan dalam industri pembungkusan tahun lepas. Daripada jumlah itu, 60% membabitkan industri pembungkusan makanan. Kumpulan Public Bank mencatatkan keuntungan sebelum cukai melepasi tahap 1 bilion ringgit buat 3 tahun berturut-turut. Untuk tahun kewangan 2002, bank itu merekodkan prestasi tertinggi dengan keuntungan sebelum cukai sebanyak 1.28 bilion ringgit. Menurut pengurusi Public Bank, Tan Sri Dr. Teh Hong Piao, keuntungan yang bertambah baik itu disebabkan pertumbuhan pinjaman dan pendahuluan yang terus kukuh. Ia dibantu struktur pendanaan deposit pelanggan yang berkos lebih rendah dan kualiti aset operasi dalam negeri, kumpulan yang bertambah baik. Bercakap pada mesyuarat agung tahunan Public Bank ke-37 siang tadi, Tan Sri Dr. Teh berkata, keuntungan melebihi 1 bilion itu berjaya dicapai walaupun persekitaran perbankan tempatan semakin kompetitif. Walaupun terdapat tekanan berterusan ke atas margin pemberian pinjaman, pendapatan faedah bersih kumpulan naik hampir 8% kepada lebih 2 bilion ringgit. Sekian laporan Detik Niaga, kembali bersama Nurliza untuk laporan selanjutnya. Dasar penempatan guru mengikut komposisi kaum akan dilaksanakan bertujuan memastikan semua sekolah kebangsaan menggambarkan suasana keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Abdul Aziz Samsudin berkata, langkah itu wajar bagi mengelak sesebuah sekolah didominasi oleh satu kaum yang akan memberi kesan tidak sihat kepada rakyat dan negara. Guru-guru di tanah air kita mestilah merefleks kepada penduduk kaum dia, ya? Dan kita merasakan guru-guru ini mesti dibawa ke aliran perdana. Hari ini jangan kita mengajak orang lain masuk ke sekolah yang dididikan kerajaan, tapi kita tidak memberi perimbangan yang wajar dari segi komposisi dia, kerana dia ada elemen psikologi yang menentukan orang memilih sesuatu sekolah itu selain daripada kemudahan. Menurut Dato' Aziz, pada masa ini masih banyak sekolah kebangsaan yang didominasi guru Melayu, begitu juga sekolah jenis kebangsaan Cina dengan dominasi guru Cina.
Justru menerusi dasar baru itu, Kementerian Pendidikan akan menambah bilangan guru Cina dan India di sekolah kebangsaan mengikut komposisi kaum penduduk di sesebuah kawasan. Bagaimanapun katanya sikap kaum Cina sekarang yang semakin kurang berminat untuk menceburi kerjaya perguruan boleh menjejaskan pelaksanaan dasar itu. Sehubungan itu, beliau berharap usaha menarik minat kaum berkenaan menjadi guru segera dilakukan bagi membetulkan keadaan demi kebaikan masa depan rakyat dan negara. Beliau bercakap pada sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan guru daerah Pekan Pahang. Persiapan Karnival TV3 Syua Heboh di dataran sejarah air keruh Melaka kini sedang giat dijalankan. Lokasi kedua Karnival selepas Johor Bahru itu bakal menyaksikan kehadiran puluhan ribu penduduk Melaka dan sekitarnya. Karnival sempena ulang tahun TV3 yang ke-19 ini akan disempurnakan esok oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam dan Ketua Pegawai Eksekutif TV3 Farid Rizwan. Ia berlangsung selama 2 hari mulai jam 8.30 pagi hingga 10.30 malam. Sebanyak 46 gerai menyertai Karnival ini yang memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenali lebih dekat pelbagai program TV3 di samping personaliti stesen penyiaran ini. Turut menyertai pameran adalah pelbagai pelanggan TV3. Karnival turut memberi peluang kepada warga bandaraya bersejarah menderma bagi membantu mangsa perang di Iraq menerusi kutipan tabung RM1 satu nyawa. Buletin 1.30 dan buletin utama akan mengadakan lintas langsung dari dataran sejarah air keruh esok. Laporan media asing tempoh hari kononnya seorang rakyat Malaysia, Muhammad Manar Baijuri, cedera setelah menyertai pejuang Iraq menentang tentera penceroboh di Baghdad didapati tidak benar. Manar yang masih berada di Baghdad mengesahkan sendiri beliau tidak cedera seperti yang dilaporkan, malah langsung tidak menyertai mana-mana pihak dalam peperangan itu. Penafian Manar itu disampaikan kepada rakannya Muhammad Mustafa Yusof yang datang ke Sri Pentas Bandar Utama siang tadi. Menurut Mustafa, beliau menerima panggilan daripada Manar jam 5 petang semalam yang menafikan dirinya cedera sebagaimana yang dilaporkan oleh media Al Jazeera. Khabar itu adalah salah. Dia tidak cedera dan tidak menyertai mana-mana pihak. Mustafa juga berkata Manar turut mengesahkan visual yang disiarkan oleh Al Jazeera yang menunjukkan mangsa cedera itu adalah orang lain, bukan dirinya. Manar ada membuat panggilan kepada bapanya di Malaysia bagi menafikan laporan itu dan memberitahu bapanya dirinya sihat dan akan pulang ke tanah air dalam minggu ini. Ketika ditanya keadaan 2 lagi pelajar Malaysia yang masih berada di Baghdad, Mustafa berkata kedua-duanya dalam keadaan sihat. Manar adalah pelajar tahun ketiga jurusan Syariah Universiti Saddam di Baghdad. Beliau antara 3 pelajar yang enggan pulang ke tanah air selepas peperangan Iraq meletus Mac lalu. Segmen luar negara bersama Kamarudin Mape. Antara peperannya, Amerika Syarikat beri ancaman ke atas Syria. Kejadian ngeri tidak lunturkan semangat sukarelawan Mercy untuk berkhidmat di Baghdad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amerika Syarikat terus mengancam Syria. Setiausaha negara Amerika Colin Powell memberi amaran kepada Damsyik supaya menggugurkan program senjata pemusnahnya dan menghentikan sokongan terhadap bekas pemimpin kanan Iraq. Powell yang akan mengadakan kunjungan ke negara Teluk termasuk Syria dalam tempoh terdekat mendakwa tekanan ke atas Damsyik itu adalah sebahagian rancangan Washington untuk menjayakan proses damai Asia Barat. Damsyik menerima tekanan hebat Washington berikutan laporan yang mendakwa kononnya ramai pemimpin kanan Iraq menyeberangi sempadan Syria untuk melarikan diri daripada ditangkap tentera penceroboh. Powell ketika diwawancara stesen televisyen PBS mencanangkan Syria sememangnya telah sekian lama menaja keganasan. That Syria has sponsored terrorism over the years. It is considered one of the states that do sponsor terrorism. It's on our list of such states. And that's always been a concern to us, especially the support they provide to Hezbollah. We have also stated clearly over the years that we believe Syria is developing weapons of mass destruction, and we are concerned about especially their chemical weapons program. Washington juga mendakwa Damsyik kini membuat persiapan bagi memindahkan beberapa bekas pegawai kanan Iraq yang bersembunyi di negara itu.
Antara yang dikenal pasti termasuk Duta Iraq ke Tunisia, Farouk Hijazi, bekas pegawai kanan perisikan dan isteri pertama Saddam Hussein, Sajida Khairallah Telfah. Pengerusi Ketua Staf Bersama Richard Myers pada sidang medianya di Pentagon turut melemparkan tuduhan sama ke atas Damsyik. We know that Syria is harboring some of the senior regime leadership, at least their families, probably some of the senior members. We know that. We have good evidence that they sent in jihadists to help fight against the coalition, and they sent in equipment. That sort of behavior just has to stop. Sementara itu, Setiausaha Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld memberi amaran Washington akan menggunakan kuasa vetonya bagi menghalang sebarang cubaan untuk menyerahkan kuasa mentadbir Iraq ke tangan PBB. Rumsfeld mendakwa Washington mempunyai tanggungjawab mewujudkan persekitaran yang sempurna bagi membolehkan rakyat Iraq membentuk kerajaan baru. I don't know how it will shake out, but the president, I think, recognizes that that having done what we've done and taken that regime out, that this country and the coalition countries have an obligation to see this through and to see that we do create that kind of an environment so that they can fashion a government that's an Iraqi solution to how they want to live their lives. Rumsfeld mengulas desakan pemimpin Kesatuan Eropah agar Washington membenarkan PBB dan EU membantu usaha membangunkan semula Iraq. Amerika akan menghantar 1,000 anggota pemantau bagi mengesan senjata pemusnah Iraq WMD. Sumber Pentagon yang dipetik stesen televisyen CNN berkata misi itu akan diterajui seorang jenderal dianggotai penganalisis perisikan kerajaan, saintis awam dan kontraktor swasta. Menurut Pentagon, elemen awal pasukan pemantau senjata pemusnah sudah pun beroperasi di Iraq. Kontingen sepenuhnya akan berada di negara itu dalam tempoh 2 minggu lagi. Penghantaran tambahan ini bagi memberi tumpuan kepada usaha mengesan senjata pemusnah Iraq secara lebih terancang berdasarkan kepada maklumat perisikan yang diterima. Langkah terbaru ini juga berikutan kebimbangan Pentagon bahawa Washington tidak akan dapat menemui senjata yang dimaksudkan itu tanpa kerjasama rakyat Iraq. Bagi tujuan itu, Washington akan menawarkan ganjaran kepada rakyat Iraq yang memberikan maklumat sehingga membolehkan bekalan senjata berkenaan ditemui. Ketua Pemeriksa Senjata PBB, Hans Blix, pula sebaliknya mahu pasukannya dihantar semula ke Baghdad bagi menentukan sama ada tuduhan Washington itu berasas sehingga membolehkan perang dilancarkan. Bagi meningkatkan lagi tekanan ke atas Washington, Rusia menegaskan pihaknya tidak akan menyokong usul agar sekatan ekonomi ke atas Baghdad ditarik balik sehingga terbukti Iraq tidak memiliki bekalan senjata pemusnah. Kontraktor pembinaan antarabangsa Bechtel Group berjaya mendapat kontrak bernilai hampir $680 juta bagi membangunkan semula prasarana Iraq yang musnah teruk akibat perang. Seorang daripada ahli lembaga pengarah Bechtel ialah bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat, George Shultz. Menurut Shultz, syarikatnya akan turut membabitkan rakyat Iraq dalam usaha membangunkan semula negara itu. Shultz turut menafikan laporan beliau menggunakan pengaruh politiknya bagi mendapatkan kontrak berkenaan. Katanya kontrak itu diperoleh berikutan sejarah cemerlang Bechtel yang wujud sejak 100 tahun lalu. Kontrak yang diperolehi Bechtel ini adalah yang terbesar pernah dianugerahkan Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika, USAID. Pentadbiran Bush sebelum ini dikritik kerana memberikan kontrak pembangunan semula Iraq kepada rakan-rakan rapat perniagaannya. Bechtel antara lain dipertanggungjawabkan untuk memperbaiki lapangan terbang, pelabuhan dan pembinaan semula hospital, sekolah, bangunan kerajaan dan sistem perparitan Iraq. Bechtel yang berpengkalan di California berjaya menewaskan pencabar terdekatnya, Flau Kopp. Ali Ismail Abbas, kanak-kanak 12 tahun yang cedera parah dalam serangan tentera penceroboh ke atas Iraq, selamat menjalani pembedahan di Kuwait. Dr. Imad Najada adalah pakar yang bertanggungjawab melakukan pembedahan plastik di bahagian perut Ali di Hospital Kuwait kemarin. Menurut Dr. Imad, Ali kehilangan banyak darah dalam pembedahan itu, namun keadaannya dilaporkan semakin stabil. Menurut Dr. Imad, keadaan Ali yang melecur teruk memakan masa setahun untuk pulih sepenuhnya. Penderitaan yang dialami Ali menyentuh hati rakyat di seluruh dunia.
pelbagai pertubuhan kebajikan turut menyatakan kesanggupan bagi membiayai kos rawatan Ali yang mencecah ratusan ribu dolar. Ali menjadi simbol penderitaan rakyat Iraq ketika kempen Washington untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein yang bermula 20 Mac lalu. Ali kehilangan 2 tangan dan melecur teruk di bahagian perut apabila kediamannya terkena bedilan peluru berpandu Amerika. Serangan itu turut meragut nyawa ibunya yang syarat mengandung, bapa serta adik-beradiknya yang lain. Kejadian ngeri Sabtu lalu ketika diserang kumpulan bersenjata di Baghdad tidak akan melunturkan semangat sukarelawan Mercy untuk menyambung khidmat di Iraq. Presiden Mercy, Datuk Dr. Jamilah Mahmud berkata apa yang dialami oleh anggota Mercy dianggap kecil berbanding kesengsaraan dan penderitaan mangsa perang Iraq yang mereka temui di hospital sekitar Baghdad. Laporannya bersama Nasharuddin Tajuddin di Amman, Jordan. 2 anggota Mercy yang cedera, Datuk Dr. Jamilah dan Dr. Babadiani dibawa keluar dari Baghdad semalam. Mereka menempuh perjalanan sejauh 800 km sebelum tiba di Hospital Islamiah di Amman, Jordan. Terberada di hospital ialah Duta Malaysia ke Jordan, Datuk Syed Sultan Seni Pakir serta anggota Mercy yang lain. Dr. Baba terus dibawa ke unit kecemasan untuk menerima rawatan lanjut. Isteri Dr. Baba, Fatimah Yunus, yang tiba kemarin di Amman berkata beliau reda dengan apa yang berlaku ke atas suaminya. Dia berkata suaminya akan terus mendapatkan rawatan di hospital ini sehingga keadaannya stabil sebelum dibawa pulang ke tanah air. Sementara itu, Datuk Dr. Jamilah masih mampu berjalan walaupun sebutir peluru masih tertanam di bahagian punggungnya. Peluru itu adalah yang sama mencederakan Dr. Baba sebelum ia tembus dan terkena Datuk Dr. Jamilah. Menurut Datuk Dr. Jamilah, beliau akan mengeluarkan peluru berkenaan apabila pulang ke tanah air nanti. Katanya walaupun semua anggota Mercy sudah keluar dari Iraq, namun mereka akan kembali untuk terus membantu mangsa perang di negara itu. Nasharuddin Tajuddin melaporkan untuk JMTM Amman, Jordan. Dan ini berita yang baru kami terima. Presiden Mercy Datuk Dr. Jamilah Mahmud serta 2 anggota Mercy Dr. Jeffrey Abu Hassan dan Meja Besara Muhammad Don Chiang Kok San selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur petang tadi. Ketibaan mereka disambut Naib Presiden Mercy Profesor Madya Dr. Azhar Abdul Aziz, anggota Mercy serta ahli keluarga dalam suasana penuh kesyukuran dan kegembiraan. Datuk Dr. Jamilah yang masih kecederaan enggan menaiki kerusi roda, sebaliknya dengan tabah melangkah keluar dari Dewan Ketibaan dibantu rakannya. Bercakap kepada media sejurus tiba di tanah air, Datuk Dr. Jamilah menyifatkan keadaan di Iraq sungguh teruk dan jumlah kemalangan jiwa di kalangan penduduk awam amat tinggi. Beliau menegaskan bahawa tiada seorang pun anggota Mercy yang menyesal mengikuti misi ini, namun menganggap tragedi 12 April lalu sebagai malang. Bagaimanapun Dr. Baba Deni yang turut cedera dalam kejadian itu dinasihatkan kekal di Hospital Islamiah di Amman sehingga benar-benar kuat untuk kembali ke tanah air. Datuk Dr. Jamilah diiringi pasukan Medevac Mercy Malaysia Dr. Heng Ek Cheng dan Norazam Abu Samah yang dihantar ke Amman untuk menjalankan operasi pembinaan mangsa yang cedera. Must have caused a great deal of alarm to all Malaysians, but Vietnam beri jaminan Sukan SEA ke-22 akan berlangsung mengikut jadual. Segmen Sukan bersama Faisal Ismail. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield.
sejahtera. Jika mengikut kabar terbaru dari Vietnam, Sukan SEA Disember depan akan berlangsung seperti dirancang. Vietnam selaku penganjur dilaporkan sehingga ini yakin jika wabak SARS menjadi halangan, mereka akan mengatasinya. Setidak-tidaknya itu jaminan Vietnam menjelang mesyuarat 10 negara anggota Persekutuan Sukan Asia Tenggara mengenai Sukan SEA ke-22 di Bandar Ho Chi Minh minggu depan. Sambil mengakui ada rakyatnya terbunuh dan dijangkiti wabak SARS, pegawai dari Jawatankuasa Negara bagi Latihan Fizikal dan Sukan Vietnam yakin mampu membendungnya. Vietnam juga mengakui belum menerima cadangan dari mana-mana negara peserta meminta Sukan SEA ke-22 Disember depan ditangguhkan. Malah bagi membuktikan komitmennya sebagai penganjur, Vietnam merancang kejohanan itu nanti bebas dari rokok. Ia selaras dengan perjanjian antara negara itu dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurut perjanjian itu, jualan, pengiklanan dan promosi keluaran tembakau akan diharamkan termasuk merokok di semua venue pertandingan. Sama ada kerana kesan perang di Iraq atau serangan wabak SARS, tidak dinafikan banyak kejohanan sukan terpaksa ditangguhkan. Malah ada yang dibatalkan terus. Dan kerana itulah juga Vietnam antara yang turut berasa bertuah. Bola sepak kelayakan Sukan Olimpik 2004, Vietnam secara automatik layak ke pusingan kedua. Persekutuan Bola Sepak Asia AFC membatalkan jadual perlawanan Vietnam dengan Iraq. Sebaliknya, Vietnam akan terus ke pusingan kedua menentang Korea Utara. Larian merentas Desi Wetlands Challenge 27 Julai depan dijangka 3,000 peserta akan mengambil bahagian. Nilai tawaran hadiah juga agak lumayan, lebih RM45,000. Adalah antara jumlah paling besar pernah ditawarkan untuk sukan merentas desa di negara ini. Di samping peluang menikmati keindahan pusat pelancongan baru Paya Indah Wetlands yang tadi berlangsung Majlis Pelancaran Wetlands Challenge 2003 di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ia disempurnakan Timbalan Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Dr. M. J. Kattison. Wetlands Challenge sebelum ini dikenali sebagai larian merentas desa Paya Indah. Ini kali kedua diadakan bertujuan menggalakkan aktiviti riadah berbentuk sukan pelancongan. Sementara itu, Datuk Dr. M. J. Kattison menganggap pemilihannya sebagai Chef de Mission Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik Athens 2004 satu penghormatan. Ini kerana jarang sekali bekas atlet kebangsaan dipilih untuk mengetahui Malaysia ke tamasya sukan terbesar di dunia itu. Mengakui terkejut dengan pemilihannya, Datuk Dr. M. J. Kattison, 58 tahun, berjanji melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. They have started early this time is because the organisers in Athens, they have wanted to actually get this whole thing off the road quickly. And in fact, they're calling in a short while a meeting of the chef de missions in Athens to really start to ensure that all teams get all the facilities that they need. Datuk Dr. Jega yang juga Timbalan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM adalah atlet Malaysia pertama layak ke saingan suku akhir acara pecut 100 meter pada Sukan Olimpik Rome 1960. Kita ke tenis Monte Carlo Masters. Guillermo Correa dari Argentina menjadi pemain terakhir melengkapkan senarai ke peringkat suku akhir. Correa menundukkan Rafael Nadal 7-6, 6-2. Apapun tanpa Nadal, Spanyol masih mempunyai 3 wakil ke suku akhir. Juan Carlos Ferrero, juara bertahan yang juga pilihan nombor 1 kejohanan. Carlos Moya pilihan kedua dan Alberto Martin. Bola sepak Brazil pula menyaksikan keputusan seri 2-2 pertemuan di antara Vasco da Gama menentang Corinthians. Saingannya agak seimbang buat kedua-dua pasukan yang baru melalui perlawanan keempat musim baru bola sepak Brazil. Menduduki tangga ke-15 dengan 1 menang dan 2 kalah, Vasco menerima kunjungan Corinthians mengharapkan kelebihan di tempat sendiri. Ia dibuktikan menerusi gerakan Marquez yang bijak disempurnakan Souza, meletakkan Vasco di depan seawal minit kedua. Susulan insiden ke atas Anderson, Vasco kemudiannya melebarkan penguasaan setelah Marcelinho Carioca menyempurnakan sepakan penalti. Satu lagi kekasaran juga ke atas Anderson. Kali ini penjaga gol Corinthians Donny lebih berhati-hati. Tambah mengecewakan Vasco, kecemerlangan Donny menggagalkan sepakan penalti Carioca telah menaikkan semangat lawan mereka Corinthians. Cuma anehnya gol pertama Corinthians juga akibat insiden di dalam kotak penalti yang kemudiannya disempurnakan Rogerio. Usaha mengikat kedudukan oleh Corinthians berhasil 6 minit sebaik babak kedua bermula. Gerakan Jill pantas digunakan Klibe untuk keputusan muktamad Vasco da Gama 2, Corinthians 2. Perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, bukan sahaja pemain malah jurulatih juga
akan disingkir jika gagal membawa pasukan ke tahap memuaskan. Tiada tolak ansur buat jurulatih Fulham John Tigana yang dinasihati meletakkan jawatan sebelum tamat kontrak musim ini susulan pencapaian kurang memberasangkan pasukan itu. 3 minggu lalu, Tigana 46 tahun diumumkan bakal meletakkan jawatan penghujung musim Liga. Namun berdasarkan rekod Fulham yang semakin buruk, Tigana dinasihati meletakkan jawatan lebih awal ketika saingan berbaki 5 lagi perlawanan. Ia turut diakui pengerusi kelab itu Muhammad Al-Faid yang kecewa dengan pencapaian Fulham sekadar di tangga ke-15 hanya dipisahkan 6 mata dari zon penyingkiran. Tempat Tigana akan diambil alih bekas tonggak pertahanan Fulham, Chris Coleman. Tigana sebelum ini berkhidmat untuk kelab Perancis Olympique Lyon dan Monaco sebelum berhijrah ke England Julai 2000. Sekian dari kami di Meja Sukan. Noliza menanti anda seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Generasi baru Felda, satu-satunya harapan peneroka. Malangnya, kegiatan terkutuk hancurkan harapan bangsa. Kini dihanyut arus kemusnahan. Terjebak di ceruk. Bersama Puspawati Ramalu, Sabtu 19 April, Buletin Utama. Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan adik angkatnya Sukma Darmawan Sasmitat Maja bagi mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan kesalahan dan mengenakan hukuman terhadap mereka kerana meliwat bekas pemandu Datuk Seri Anwar Azizan Abu Bakar. Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Panjan Singh Jil, Datuk Richard Malanjum dan Datuk Hashim Yusof sebulat suara mengekalkan hukuman penjara 9 tahun terhadap Datuk Seri Anwar dan penjara 6 tahun serta 4 sebatan terhadap Sukma Darmawan. Datuk Seri Anwar dan Sukma didapati bersalah meliwat lelaki itu di apartmen Sukma di Tivoli Villa Bangsar di Ibu Negara antara Januari dan Mac tahun 1993. Isnin lalu Datuk Seri Anwar selesai menjalani satu lagi hukuman iaitu selama 6 tahun kerana kesalahan rasuah. Bekas penyanyi utama kumpulan Wings, Awi atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Osman dihadapkan ke mahkamah bersama adiknya Muhammad Nazri Othman atas tuduhan melakukan gaduh gempar di tempat awam 26 September tahun lalu. Magistrate Nora Milia Muhammad Saad memerintahkan kedua-duanya hadir ke mahkamah bagi sebutan semula kes 23 April ini selepas peguam Awi Othman Mahfar memberitahu mahkamah penyanyi itu kini berada di luar daerah. Turut dihadapkan ke mahkamah yang sama ialah Fairul Zeli Ramli, abang bekas pemain drum kumpulan Crystal atas tuduhan yang sama. Bagaimanapun mahkamah menetapkan Fairul Zeli dibicarakan 12 Jun ini selepas dia mengaku tidak bersalah. Ketiga-tiga mereka dituduh melakukan gaduh gempar di sebuah kelab di Bukit Antarabangsa jam 1.35 pagi 26 September tahun lalu. Mereka dituduh di bawah Seksyen 159 Kanun Kesesaan yang boleh dihukum menurut Seksyen 160 Kanun yang sama. Sejumlah RM40,000 lagi berjaya dimenangi oleh 4 pemanggil bertuah kuis Telekom Malaysia Talking Telephone Numbers TMTTN musim kedua. Dengan menjawab 3 soalan mudah, 4 pemenang dari episod 2 hingga 5 itu meraih hadiah mingguan RM10,000 setiap seorang. Menurut Ketua Pegawai Operasi TM Telco Telekom Malaysia, Dr. Idris Ibrahim, kemampuan program itu melangkah ke musim kedua, membuktikan keserasian di antara Telekom Malaysia dan TV3 untuk menyediakan kuis interaktif yang memanfaatkan penonton. Keempat pemenang yang menerima hadiah masing-masing siang tadi ialah Muhammad Husaini Hassan dari Kota Baru Kelantan, Nur Syukriyah Syahiran dari Pulau Pinang, Mazrul Nizam Abdullah dari Kuala Lumpur dan Faridah Hanim Ahmad Sabki dari Rawang, Selangor. Hadiah disampaikan penasihat TV3 Khalil Matzin dan Dr. Idris Ibrahim. Rancangan TMTTN yang mengandungi 13 episod disiarkan setiap Rabu jam 9.30 malam. Musim kedua TMTTN bermula 5 Mac lalu. Maksudnya untuk kita dapatkan pemanggil yang pertama. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Iraq akibat pencerobohan tentera Amerika dan Britain terus mendapat perhatian masyarakat Malaysia. Terbaru, projek Lebuh Raya Utara Selatan PLUS mengadakan kempen kutipan derma bagi meringankan penderitaan yang dihadapi penduduk negara itu.
Tujuan kami mengadakan tabung kemanusiaan Iraq ni ialah kerana kami rasa simpati dengan apa yang sedang dilalui oleh rakyat di Iraq. Mereka sengsara kerana mengalami perang yang agak teruk lah. Jadi kanak-kanak dan wanita mengalami penderitaan yang amat sangat. Jadi oleh itu kami adakan kempen ini untuk membantu meringankanlah penderitaan mereka. Menurut Pengurus Kanan Komunikasi Korporat PLAS, Khalilah Talha, PLAS akan menggandakan kutipan berdasarkan nilai ringgit yang diperolehi. Tabung-tabung berkenaan diletakkan di semua 18 perhentian rehat dan rawat R&R dan 2 restoran jejantas di sepanjang lebuh raya PLAS. Kempen diadakan hari ini dan esok dan juga hujung minggu depan 25 hingga 27 April. Hasil kutipan akan disalurkan kepada Tabung Keamanan Antarabangsa Malaysia. Sebelum berpisah, kita imbas tajuk utama. Sektor awam dan swasta digesa rangka strategi lebih mantap bagi hadapi tekanan ekonomi. KWSP isytihar dividen 4.25%. Visual pertunjukan fashion oleh Sekolah Seni Reka Fashion Antarabangsa LASAL di Ibu Negara mengakhiri buletin utama malam ini. Pertunjukan ini hasil kreativiti 15 pelajar sekolah berkenaan. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam.